Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bab baru iaitu bab 2 ekosistem. Slide ini disediakan oleh Cikgu Azila dan Cikgu Siti Fatimah akan menyampaikan kepada awak. Okay, bidang pembelajaran 2.0 ekosistem. Standard kandungan yang kita akan pelajari ialah 2.1 iaitu aliran tenaga dalam ekosistem. Standard pembelajaran ada dua hari ini. Yang pertama ialah menerangkan dengan contoh pengeluar, pengguna dan pengurai. Manakala 2.12 menginterpretasi rantai makanan dan siratan makanan. Okay. Ini terkandung dalam buku teks awak. Awak boleh tengok buku teks bab 2 ekosistem. Okay, bagaimana sebenarnya tenaga dialirkan dalam suatu ekosistem? Apakah jenis interaksi yang wujud antara hidupan? Bagaimanakah pengetahuan tentang interaksi antara hidupan diaplikasikan dalam bidang pertanian? Okay, ada sedikit info di blog sains, program kawalan populasi kera. Pelitan telah menjalankan program kawalan populasi kera di Taman Tasik Perdana pada tahun 2010. Program ini adalah sebagai kaedah alternatif untuk menyelesaikan konflik antara manusia dengan kera. Maknanya di situ ada konflik lah. Kera suka masuk dekat kawasan penduduk. Lepas tu dia musnahkan tanaman, dia kacau pokok, dia ambil barang dalam rumah. Okay, so kaedah yang digunakan dalam program ini adalah kaedah pemandulan. Apa dia kaedah pemandulan? Pemandulan dilakukan ke atas kera-kera jantan, kemudian kera-kera yang telah dimandulkan dilepaskan semula ke habitat asal. Jadi kadar pertumbuhan populasi kera dikaji untuk melihat keberkesanan program ini. Maksudnya sekiranya kera jantan dimandulkan, maknanya nanti populasi akan berkurang. Jom kita belajar bahagian pertama iaitu aliran tenaga dalam ekosistem. Aliran tenaga dalam ekosistem. Tumbuhan hijau menukarkan tenaga cahaya dari matahari kepada tenaga kimia melalui proses yang kita panggil proses fotosintesis. Okay. Tenaga kimia tersebut dipindahkan kepada pengguna primer dan seterusnya kepada pengguna sekunder dan kepada pengguna tertier dalam rantai makanan dan siratan makanan. Jadi apa yang kita lihat di sini ialah tumbuhan hijau ni adalah permulaan kepada semua bentuk tenaga yang sampai kepada pengguna-pengguna. Pengguna yang dimaksudkan ni ialah siapa yang menggunakan tumbuhan tu, siapa yang makan tumbuhan tu, itu yang kita panggil pengguna. Okey, sekarang kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan pengeluar, pengguna dan pengurai. Dalam suatu ekosistem, organisma ni boleh dikelaskan kepada pengeluar, pengurai, pengguna. So kita ni kat bahagian mana? Kalau tumbuhan hijau, kita katakan dia sebagai pengeluar. Baik, pengeluar. Ni tumbuhan hijau. Pengeluar ialah organisma yang boleh membuat makanan sendiri. Manusia, haiwan, ulat, dia tak boleh buat makanan dia sendiri. Dia kena cari makanan. Dia kena keluar daripada dia punya tempat, kena cari makanan. So, siapa je yang boleh buat makanan dia sendiri? Ni yang warna hijau ni. Apa ni? Pokok. So, semua tumbuhan merupakan pengeluar. Jadi, semua tumbuhan, awak tengok pokok jagung ke, rumput ke, apa ke, warna, semua yang dinamakan pokok tu, semua yang dinamakan tumbuhan tu adalah pengeluar. Rumput ke, Okay, pengguna primer. Apa tu pengguna primer? Pengguna primer ni adalah pengguna yang merupakan organisma. Maknanya dia bukan haiwan. Maksudnya dia bukan tumbuhan lah. Dia dah termasuk dalam kumpulan haiwan, serangga ke. Organisma yang memakan organisma lain. Dia makan organisma lain. Dia haiwan yang makan organisma lain. Maksudnya dia benda hidup, dia makan benda hidup yang lain. Benda hidup yang lain tu boleh jadi pokok lah. Okay. Jadi pengguna ni ada banyak. Kita boleh bahagikan daripada pengguna pertama, kedua, ketiga. Jadi pengguna ialah organisma yang makan organisma lain. Pengguna primer adalah haiwan herbivore. Primer ialah herbivore. Primer ni maksudnya yang pertama. Okay? Pengguna primer maksudnya pengguna yang pertama. Pengguna primer ialah haiwan herbivore. Apa dia haiwan herbivore? Haiwan yang hanya makan tumbuh-tumbuhan dan omnivore yang memakan pengeluar. Okay? So kalau
Dia ni adalah herbivore, maksudnya dia makan tumbuh-tumbuhan sajalah, herb. Okay, contoh bagi pengguna ialah berluncas. Okay, pengguna sekunda. Pengguna sekunda ialah haiwan omnivor dan karnivor yang makan pengguna prima. Bila kita sebut omnivor, maksudnya dia makan dua-dua. Dia boleh makan tumbuh-tumbuhan, dia boleh makan haiwan. Contoh macam burung kan, dia boleh je nak makan buah. Dia boleh je nak makan ulat. Ulat beluncas ke apa kan, dia nampak dia makan. So, itu adalah omnivor. Manakala pengguna sekunda juga, dia boleh jadi karnivor. Dia tak mau makan pokok, dia tak mau makan tumbuh-tumbuhan, dia terus makan burung. So, kita panggil dia karnivor. Karnivor maksudnya dia hanya makan daging. Dia hanya makan haiwan lain. Okay, contoh pengguna sekunda. Burung berkecek ekor biru, seperti yang dalam gambar ni. Tasiga rufilatus ialah haiwan omnivor kerana makan beluncas dan buah-buahan. Okay, inilah burung tu sebab dia makan dua-dua. Ini pula adalah burung raja udang ataupun nama dia Alcido atis, merupakan karnivor prima. Sebab dia hanya makan siput, ikan, berudu dan udang. Dia tak makan buah-buahan, dia tak makan. Sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan dia tak makan. Burung raja udang ni hanya makan siput, ikan, berudu dan udang. Maksudnya dia hanya makan haiwan-haiwan lah. Jadi kita panggil dia karnivor. Tak semestinya karnivor tu yang harimau tu je. Burung raja udang juga adalah karnivor. Pengguna tercia. Pengguna tercia ialah haiwan karnivor sekunda yang makan pengguna sekunda. Maksudnya kat sini, dia adalah karnivor. Dia adalah pemakan haiwan lah. Dia akan makan pula haiwan yang makan haiwan lain tadi tu. Jadi kita katakan dia adalah pengguna tercia. Dan dia juga merupakan pengguna sekunda. Pengguna sekunda yang makan, haiwan karnivor sekunda yang makan pengguna sekunda tadi. Okay, saiz pengguna tercia biasanya lebih besar daripada pengguna prima dan sekunda. Kalau dia nak makan burung, kalau dia nak makan tikus, dia mestilah lagi besar daripada tikus tu. Dia tak bolehlah pergi makan ikan paus. Okay, pengurai. Pengurai ni apa? Pengurai ialah organisma yang menguraikan haiwan dan tumbuhan mati kepada bahan-bahan yang lebih ringkas atau nutrien. Hubungan ini dikenali sebagai saprophytism. Maksudnya kita manusia ke, haiwan ke, tumbuh-tumbuhan ke, kalau lepas mati, keadaan kita akan berubah bentuk dia kerana kita akan reput. So macam mana kita nak reput? So macam mana nak reputkan semua tu? Allah dah bagi satu benda ni, organisma ni, yang kita panggil dia pengurai. Sebab apa? Dia boleh bantu untuk jadikan semua benda yang mati tadi tu kembali kepada tanah. Pengurai. Antara contoh pengurai ialah cendawan yang tumbuh pada batang yang reput, mukur yang tumbuh di atas makanan serta bakteria E. coli yang menguraikan sisa makanan dalam usus besar manusia. Sekarang kita nak tengok hubungan antara pengeluar, pengguna dan pengurai. Okay, dalam satu ekosistem, organisma boleh dikelaskan kepada pengeluar, pengurai dan pengguna. So kita nampak ni. Bermula dengan pokok yang tumbuh, dia ni boleh buat makanan sendiri. Dia yang akan supply makanan kepada haiwan-haiwan. Jadi dia ni kita panggil dia pengeluar. Okay, pengeluar ni adalah organisma yang boleh buat makanan sendiri. Kemudian makanan tu dia makan oleh ulat beluncas. Kalau ulat beluncas mati ke, dia akan diuraikan. Ataupun kalau sebelum ulat beluncas tu reput, mati, dia dimakan oleh burung. So ulat beluncas ni kita panggil dia pengguna prima sebab dia makan pokok tadi kan. Lepas burung pula kita panggil dia pengguna sekunda sebab dia makan ulat beluncas. Manakala musang pula adalah pengguna tercia sebab dia makan burung.
Semua ni, pokok ke, ulat beluncas ke, burung ke, serigala ke, kalau dia mati nanti, dia akan diuraikan. So, dia akan diuraikan oleh pengurai. Proses dia nak uraikan kepada nutrien-nutrien lain tu, kita panggil dia, hubungan tu kita panggil dia saprofitism. Jom kita tengok rantai makanan. Apa dia rantai makanan? Bila kita sebut rantai, rantai tu maksudnya benda yang berkait-kait lah antara satu sama lain. Kalau awak pakai rantai, maksudnya kita letak, dia ada hubungan tu patah balik. Kan? Okay. Sebab tu adalah rantai. Rantai makanan boleh digunakan untuk menunjukkan hubungan pemakanan antara organisma. So, kita tengok contoh kat sini. Kita start dengan pengeluar tu sayur kubis. Sayur kubis tu dimakan oleh siput. Kemudian siput tu pula nanti dimakan oleh burung. Jadi, siput adalah pengguna prima yang makan pengeluar. Burung pula adalah pengguna sekunda yang makan pengguna prima. Okey. Dan last sekali burung tu pula dimakan oleh musang. Jadi musang ni pengguna yang tertinggi lah, iaitu pengguna tercil. Maksudnya dah masuk dalam perut dia tu adalah burung yang telah makan siput, siput yang telah makan kubis. So walaupun musang ni tak makan kubis, tapi sebenarnya kubis tu penting untuk dia sebab kubis akan supply makanan kepada makanan-makanan dia. Contoh katakan kubis tak ada. Kalau kubis tak ada, siput tak ada. Siput tak ada. Sebab apa? Siput tinggal sikit lah makanan tak ada kan. Dia pun kurus ataupun dia pun mati lah. Maka burung yang nak makan siput pun dah tak ada kat kawasan tu. Jadi musang jadi apa? Musang pun tak ada makanan. Nanti musang pun boleh mati. Okay. So maksudnya dia saling berkait lah antara satu sama lain. Okey, yang kedua adalah siratan makanan. Rantaian makanan ni untuk satu sistem yang kita nampak lah. Tapi kalau duduk dalam satu grup, saling apa orang kata, bersirat. Bersirat tu dah jadi lebih daripada satu rantaian makanan. Okey, jadi bila dia lebih daripada satu rantaian makanan, kita panggil dia siratan makanan. Contoh kat sini kubis ni, adakah ulat beluncas je makan dia? Tak. Selain daripada ulat beluncas, boleh jadi siput pun makan kubis, belalang pun boleh makan kubis. So kita boleh buat rantai makanan yang pertama. Kubis dimakan oleh beluncas, beluncas dimakan oleh burung, burung dimakan oleh ular. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kubis dimakan oleh siput, siput dimakan oleh beluncas, siput dimakan oleh beluncas. Siput dimakan oleh burung, burung dimakan oleh ular. Okay, yang ketiga, kubis dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung, burung dimakan oleh ular. Dan yang keempat kita boleh buat, kubis dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular. Okay, so jadi banyak rantai makanan lah awak boleh buat. Okay. Katak boleh makan si baby tak? Kalau boleh, itu adalah contoh rantai makanan lain yang awak boleh buat. Ini contoh rantai makanan yang ringkas lah. Maksudnya untuk satu saja. Kat sini tikus makan rumput. Contoh tikus makan rumput. Kemudian rumput tikus makan rumput, ular pula makan tikus tadi tu. Ular tengah duduk rehat-rehat, sekejap lagi burung elang pula makan dia. Okey. Kemudian burung elang pun dah tak ada siapa nak makan dia, dah dia mati sendiri, dia akan diuraikan. Okey, macam tu adalah kita panggil rantai makanan. Dan bila dia diuraikan, nutrien yang hasil daripada penguraian burung elang yang mati ataupun pokok mati ke apa ke, nutrien tu akhirnya akan kembali kepada tanah dan digunakan semula oleh tumbuh-tumbuhan. Ini adalah gabungan rantai makanan yang kita panggil siratan makanan. Sebenarnya, bila semakin ke kanan, aliran tenaga tu akan jadi makin tenaga tu akan ke atas lah. Maksudnya kubis ni banyak, dia akan bawa tenaga. Siapa yang guna tenaga tu beluncas. Okay? Aliran tenaga adalah ke sebelah kanan. Okay, aliran tenaga dalam siratan makanan. Seperti dalam rantai makanan, tenaga juga dipindahkan daripada satu organisma kepada organisma lain dalam siratan makanan. Sebenarnya, sebahagian tenaga hilang kerana digunakan oleh organisma untuk bergerak dan menjalankan proses hidup yang lain seperti respirasi. Maksudnya,
apa yang kita makan, kita nampak kita makan banyak, tapi sebenarnya dia tak boleh lama lah. Dia akan habis di mana tenaga tu habis. Dari segi kita bergerak, kita jalankan proses hidup kita. Okay. Macam kita bernafas pun guna tenaga. Tenaga hilang dalam bentuk tenaga haba atau tenaga kimia dalam makanan yang tidak tercerna, iaitu tinja. Maksudnya walaupun kita makan banyak, tapi benda tu takkan kekal dalam perut kita lah, sebab akhirnya dia akan dikeluarkan. Kalau tak habis proses pun, dia akan keluar dalam najis. Okay, aliran tenaga dipindahkan daripada satu organisma kepada organisma lain. Kalau dari sini kita tengok kubis banyak tu dimakan oleh beluncas. Beluncas akan dapat tenaga daripada kubis, tapi ada sedikit tu ada kehilangan lah. Yang kita nampak kisah putus-putus tu maksudnya tenaga hilang. Tenaga yang hilang maksudnya kubis yang sepatutnya kata ada 1000 joule, mungkin beluncas akan dapat sedikit saja dia punya tenaga. Begitu juga dengan aliran tenaga yang lain. Bila sampai ke ular, sebenarnya tenaga yang datang daripada burung, beluncas dan kubis tu tinggal sedikit saja. Okey, ini adalah contoh aliran tenaga. Okey, kalau kita tengok anak panah ni, maksudnya aliran tenaga sepatutnya bergerak macam itulah, tapi ada sedikit tenaga yang hilang. Okey, pemilihan tenaga dan serata makanan. Bila datang ke sebelah kanan, tenaga akan semakin berkurang. Satu contoh rantai makanan. Kenal pasti pengeluar, pengguna prima, pengguna sekunda dan pengguna tertia. Okay, so kita tengok kat sini start pada kubis, ke beluncas, kepada ayam dan ular. Okay, mula-mula sekali, kalau yang sebelah kiri itu maksudnya dia adalah pengeluar. So, kubis ni adalah pengeluar. So, awak label dia sebagai pengeluar. Okay, siapa yang makan pengeluar tu kita panggil dia pengguna pertama lah, ataupun pengguna prima. Okay, beluncas adalah pengguna prima. Ayam pula adalah pengguna selepas yang prima kita panggil sekunda, second. Ular pula adalah pengguna tertia, third lah, yang ketiga. Okey, berdasarkan organisma berikut, bina satu siratan makanan. Ramalkan kesan jika padi mati akibat kemarau yang panjang. So, kalau kita nak start dengan nak buat siratan makanan, kita kena cari dulu kat mana, yang mana adalah pengeluar. So, kat sini kita cari tumbuhan. Kita tengok pengeluar kat sini adalah pokok padi. So, kita tulis kat sini pokok padi lah. Okey, pokok padi adalah pengeluar. So, kita tanda, kita dah guna. Siapa yang makan padi? Siapa yang makan padi? Padi dimakan oleh siapa? Belalang boleh makan padi tak? Boleh. Lagi, siapa yang makan padi? Beluncas. Lagi yang makan padi ialah tikus. So, kita tanda kat sini tikus, belalang, beluncas. Okey, sebab apa? Dah digunakan dalam kita punya siratan makanan. Okey, seterusnya belalang, beluncas ni boleh dimakan oleh apa? Belalang dan beluncas boleh dimakan oleh burung pipit. Dan burung pipit pula boleh dimakan oleh siapa? Burung pipit boleh dimakan oleh burung hantu. Jadi selesailah awak bina siratan makanan. Okey, so semua haiwan ni kita dah masukkan dalam siratan makanan. So, ramalkan apa terjadi kalau pokok padi mati akibat kemarau berpanjangan. Rupanya kalau pokok padi mati, siapa yang makan dia? Kalau tak ada jadi apa? Kalau pokok padi mati, belalang pun mati, beluncas mati, tikus mati, burung pipit yang makan semua haiwan ni pun akan bergerak ke tempat lain, dan burung hantu juga akan terjejas. Maknanya bila saja makanan dia yang pertama itu berkurang, maka pengguna lain tu akan mati, ataupun kalau dia tak mati pun dia akan berpindah ke tempat lain. Jadi populasi haiwan akan berkurang. Populasi tu banyak mana bilangan dia kat kawasan tu akan berkurang. So, cikgu harap awak boleh buat latihan formatif ni dalam buku latihan awak. Dan nanti pada
Pelajaran akan datang, kita akan sambung lagi dengan 2.2. Okay, bye.